Hai, selamat sejahtera. Baiklah pelajar, kali ini cikgu akan menerangkan tentang tajuk buku teks tingkatan 5 iaitu unit 12 Malaysia dalam hubungan antarabangsa. Pelajar boleh rujuk pada buku teks muka surat 168. Jadi dalam unit ini kita akan dapat mengetahuilah, kita akan dapat memberikan maksud hubungan antarabangsa. So, apakah dia hubungan antarabangsa ni? Definisi dia. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan dua hala antara Malaysia dengan negara luar. Yang ketiga, dapat menghuraikan kepentingan dalam mengekalkan hubungan Malaysia dengan negara luar. Kemudian yang keempat, mencerakinkan ataupun menghuraikan cabaran-cabaran negara dalam mengekalkan hubungan antarabangsa. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila melibatkan diri dalam usaha untuk mengekalkan hubungan antarabangsa. Dan akhir sekali, mengamalkan kerjasama untuk mengekalkan hubungan antarabangsa dalam kehidupan seharian kita. Apakah faedah yang diperolehi daripada hubungan diplomatik yang dijalinkan dengan negara luar ni? Apa faedahnya untuk Malaysia ni? Bila Malaysia berhubung dengan negara luar, bekerjasama dengan negara luar, apakah faedah-faedahnya? Itu yang kita akan pelajari pada kali ini. Pada kali ini, pelajar, ini adalah cadangan nilai, iaitu nilai hormat, nilai tanggungjawab, nilai keberanian, nilai kerjasama dan juga nilai berterima kasih. Baiklah, pada konsep kali ini, yang pertama kita kena tahu maksud. Pada standard pembelajaran, yang pertama kita kena kenali maksud dulu. So, apakah maksud hubungan antarabangsa? Ini kita kena fahamkan. So, maksud hubungan antarabangsa ni adalah pertalian dan interaksi antara negara di dunia. So, kalau Malaysia dengan Singapura, Singapura dengan Thailand, macam tu. Hubungan antara negara-negara yang ada di dunia. Dan pada hubungan antarabangsa juga, ia adalah meliputi interaksi antara negara dan juga organisasi antarabangsa. So, apakah organisasi antarabangsa ni? Macam pertubuhan-pertubuhan yang ada dekat negara. Dan juga syarikat multinasional dan juga pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang ada dekat dunia ni. Dan pada dalam konteks Malaysia, hubungan antarabangsa merupakan usaha untuk memupuk kesefahaman antara negara dan juga negara lain. Kenapa? Untuk memenuhi keperluan dan yang penting untuk memelihara kepentingan negara demi kemakmuran sejagat. So, kita nak hidup dalam aman damai, maka kita kena ada hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Pada buku teks ini, kalau pelajar lihat, ini adalah antara negara-negara yang Malaysia ada hubungan. Sebenarnya banyaklah, tapi ini adalah antara negara yang kita katakan paling kerap lah untuk kita berhubung. Kita ada negara China, negara Australia, Indonesia, ini jiran kita lah, paling dekat kan. Kemudian kita ada Emiria Arab Bersatu ataupun UAE singkatan dia. Dan kita ada juga Jepun. Ini adalah contoh lah. Tapi sebenarnya banyak lagi negara-negara yang Malaysia ada hubungan yang baik. Info tambahan di sini, dasar luar negara. Kita kena tahu lah. Ini adalah untuk bertujuan melindungi kedaulatan dan kepentingan negara serta menyumbang secara adil dan saksama melalui hubungan diplomasi yang efektif, di mana Malaysia
berpegang teguh kepada prinsip penglibatan bersama dan juga kerjasama. Sebab apa? Sebab bila ada kerjasama ni, barulah boleh buat macam-macam. Dan Malaysia juga menolak sikap pemencilan dan tindakan sebelah pihak. Okay, kita tak suka berat sebelah ataupun menghina negara-negara yang lain. Kita tak suka. Okay, Malaysia bukannya negara macam tu. Jadi, itu pentingnya apakah itu dasar luar negara. Secara umumnya, Malaysia menjalinkan hubungan antarabangsa yang melibatkan hubungan dua hala dan hubungan pelbagai hala. Okey, hubungan dua hala ni, apakah dia hubungan dua hala? Ia adalah hubungan antara dua buah negara dalam pelbagai bidang. Okey, manakala hubungan pelbagai hala pula, dia melibatkan lebih daripada dua buah negara dan keanggotaan negara dalam pertubuhan peringkat serantau dan juga antara bangsa. So contohlah Malaysia, Malaysia kita ni menganggotai pertubuhan serantau. Okay, antara yang Malaysia sertai adalah seperti Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun kita sebut dalam bahasa Inggeris Association of Southeast Asian Nations, iaitu ASEAN. Okay, kita biasa dengar kan ni ASEAN ni. Kita biasa dengar ASEAN. Yang panjang-panjang ni lah perkataan dia. Okay. Dan kita juga turut serta dalam pertubuhan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun disebut sebagai PBB. Okay, PBB. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut United Nations lah. Okay. UN. Kita juga Malaysia turut join Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun disebut sebagai Organisation of Islamic Cooperation, OIC. Okay. OIC ni adalah Pertubuhan Kerjasama Islam. Dan kita juga terlibat dengan negara-negara berkecuali ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Non-Alignment Movement 6. Sebab apa? Kalau ada negara lain dengan negara lain berperang, Malaysia akan mengambil dasar berkecuali. Kita tak akan menyebelahi mana-mana. Kita tak akan sokong mana-mana sebab kita tak nak kita turut sama berperang. Okay. Ini adalah antara pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang Malaysia turut serta. Dah diterangkan dekat atas tadi tu. Okay, kita ada 6, ASEAN, OIC. Ini logo-logo dia lah. Kalau keluar periksa nanti harap tahu. Okay, kita ada juga Commonwealth. Kalau dalam Commonwealth kita ada sukan Commonwealth. Dan kalau kita lihat, kita juga ada PBB lah macam dia cakap tadi. Baiklah, hubungan dua hala yang terbentuk antara Malaysia dengan negara luar ni, apa tujuannya? Okey, sebab apa? Okey, untuk membantu memelihara dan mempertahankan kepentingan negara dari aspek politik, keselamatan, ekonomi dan juga sosial. Jadi, apa benda ni? Apakah kerjasama hubungan dua hala ni? Okay, bagi kerjasama hubungan dua hala antara Malaysia dengan negara luar dari segi aspek keselamatan dan undang-undang antarabangsa, okay, untuk memastikan kedaulatan dan hak kedaulatan negara terpelihara. So negara kita masing-masing ada undang-undang. So kita kena hormati undang-undang negara lain. Okay, yang kedua ni dia kata memastikan tanggungjawab dan komitmen negara di bawah undang-undang antarabangsa terlaksana. So ada undang-undang antarabangsa yang membantu menjaga keselamatan negara masing-masing. Dan yang penting memelihara dan mempromosikan hak asasi manusia. Okay, dari segi ekonomi pula, apa yang berlaku? Okay, hubungan perdagangan pada peringkat global. Okay, kita ada import export lah. Okay. Kemudian kita ada perkongsian teknologi dan kepakaran. Ini sama seperti apa yang pernah saya terangkan pada unit 11.
Yang ketiga, pelaburan asing. Kemudian dari segi politik, okey, apa yang berlaku, apa hubungannya memupuk hubungan di politik yang baik dengan negara-negara asing, kemudian memantau perkembangan politik negara asing dan kesannya kepada negara kita. Kalau negara lain ada masalah politik, akan mengganggu juga ekonomi negara kita sebab kita ada import export dengan dia, kita ada pertukaran macam-macam dengan mereka, teknologi dan sebagainya. So bila ada berlaku kemelut politik, uh, ekonomi bukan saja ekonomi negara tu akan jatuh, ekonomi dengan uh, negara lain yang bekerjasama dengannya pun akan turut terkesan. Okay. Dan yang ketiga, memudahkan lawatan negara. Okay. Contohnya macam pemimpin-pemimpin negara pergi melawat negara lain. Contohnya Perdana Menteri Malaysia pergi ke Jepun, pergi ke Amerika. Okay. Kita membuat lawatan. Lawatan apa? Lawatan negara ataupun lawatan rasmi lah, urusan kerja. Ini semua urusan antara pemimpin-pemimpin negara. Yang seterusnya, yang keempat, iaitu dari segi sosial. Okay, Malaysia juga terlibatlah dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Contohnya kita bantu negara yang tengah berperang ni. Mereka sangat kritikal dari segi makanan. Kita tak menyokong, tapi kita tak macam Israel berperang dengan Palestin, tapi kita tak ada menyebelahi mana-mana. Cuma kita bantu dari segi makanan dan sebagainya. Okay, itu bantuan kemanusiaan. Kemudian kita juga macam ada negara lain terlibat dengan banjir ke bumi ke, kita turut memberikan bantuan dari segi kewangan dan sebagainya. Dan kita ada juga perkongsian silang seni dan silang budaya. So kalau macam unit 11 yang saya pernah terangkan sebelum ini, kita ada pertukaran budaya dari segi pendidikan. Okay? Kita pelajar negara kita belajar keluar negara sana. Okay? Dari segi itulah ada berlaku pertukaran silang budaya. Kemudian pelestarian alam sekitar untuk keindahan alam kita lah perlu dijaga juga. Dan seterusnya, kita kena tahu kenapa penting untuk mengekalkan hubungan antara bangsa ni. Antara Malaysia dengan luar negara, antara luar negara dengan negara-negara lain. So, apa kepentingan dia? Okay. Kalau kita lihat kat sini, selain untuk mengekalkan demi negara menjaga kepentingan bersama, selain untuk menegakkan kedaulatan dan memelihara hak kedaulatan, okay, hubungan ini juga akan merancangkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Okay, untuk apa? Untuk menjana kemajuan dan juga untuk menaikkan taraf hidup rakyat. So bila kita lihat, bila ada hubungan dengan negara luar ni, negara kita akan makin maju. Okay? Sebab banyak silang budaya, banyak urusan macam-macam lah berlaku, pertukaran idea dan sebagainya. So ini adalah kepentingan mengekalkan hubungan. Okey, apakah kepentingan dia? Apa tujuan dia? Kenapa penting benda ni? Dari segi politik. Okey, yang pertama dari segi politik, untuk memelihara kedaulatan negara. Macam saya cakap tadi lah. Okey. Yang penting, yang kedua, membanteras kegiatan jenayah dan juga keganasan. So, bila kita dapat banteras jenayah dan keganasan ni, maka imej negara juga akan meningkat. Okay, dari segi pendidikan pula, mempelbagaikan inovasi pendidikan. Okay, meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia dan yang penting, menubuhkan institusi pendidikan antara bangsa. So inilah antara sebab kenapa pentinglah dari segi pendidikan ni. Kemudian dari segi ekonomi pula, kenapa penting? Okey, yang ketiga, untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan selain itu dapatlah mempelbagaikan sumber ekonomi dan akhirnya kita juga dapat membuka pelbagai peluang pekerjaan. Yang keempat, dari segi keselamatan. Dari segi keselamatan, kita pasti dapat membina hubungan dunia yang selamat. Yang kedua, dapat membanteras jenayah antarabangsa. Yang ketiga,
untuk menjamin keamanan negara. Dan yang akhir sekali, yang kelima, dari segi sains dan teknologi, kenapa penting? Sebab nak memastikan kemajuan teknologi negara, kita setanding dengan negara luar melalui pertukaran teknologi. Negara kita ni tidaklah semaju macam Amerika sana. Tapi kita ke arah itu. Bila kita ke arah itu, kita amat pentinglah bila ada hubungan daripada segi sains dan teknologi ni, maka negara kita akan jadi semakin maju. Yang last kali adalah untuk meningkatkan keupayaan negara dalam pelbagai bidang, contohnya dari segi bidang perubatan, antaranya penghasilan vaksin. So sekarang negara kita tengah berusaha lah belajar dan mendapatkan teknologi daripada luar negara. Kalau ada kepakaran daripada segi sains dan teknologi ni, mungkin kita akan berjaya menghasilkan vaksin sendiri. Akhir sekali pelajar, dalam menjalinkan hubungan dua hala ataupun pelbagai hala antara Malaysia dengan negara luar, pastinya ada cabaran. So, apakah cabaran-cabaran dalam mengekalkan hubungan antarabangsa ni? Yang pertama, cabaran dari segi perbezaan agama. Dalam Malaysia kita sendiri pun ada perbezaan agama. Cuba bayangkan apabila Malaysia nak berhubung dengan negara lain, negara luar yang agamanya yang berbeza. Itu antara cabarannya. Kemudian dari segi perbezaan ideologi. Ideologi ni macam pendapat lah, ataupun kita sebut sebagai idea. Contoh dari segi pemimpin-pemimpin lah. Di Malaysia kita cadangkan seperti ini, tapi di luar negara dicadangkan seperti ini. Jadi berlaku perbezaan idea. So bila berlaku perbezaan idea, agak sukar untuk kita berhubung dengan negara luar. Yang ketiga, kepelbagaian budaya dan bahasa. Tengok Malaysia sendiri ada pelbagai bangsa, pelbagai bahasa, pelbagai budaya dan agama. Cuba bayangkan kalau kita nak pergi ke Jepun, budaya mereka tak sama dengan budaya Malaysia. Jadi ada perbezaan dari segi itu. Itu antara cabaran jugalah. Yang keempat, kedudukan geografi sesebuah negara. So Malaysia ni berada dekat garisan khatulistiwa. Kita tak terlibat dengan gunung berapi, gempa bumi, tapi negara jiran kita yang terdekat ni, iaitu Indonesia, mereka terlibat. So ini adalah kedudukan geografi yang berbeza. Bagaimana pula dengan Amerika? Amerika pula berada jauh daripada Malaysia. Negara Australia pula dekat bawah. So kedudukan geografi kita berbeza. Kita nak pergi ke negara mereka pun perjalanannya jauh. So bila perjalanannya jauh, agak sukar juga untuk berhubung. Dan akhir sekali, dari segi mata wang. Cabaran kita adalah kejatuhan nilai mata wang negara. So bila mata wang negara jatuh, ekonomi kita pun akan merundum dan kita sukar nak kejar negara-negara yang maju. Malaysia menunjukkan reputasi yang baik dalam hubungan antarabangsa. So ini rekod kita. Hal ini terbukti sebab ada kejayaan-kejayaan negara yang berlaku, di mana kita berjaya mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Seperti apa? Seperti politik, ekonomi, sosial dengan negara-negara di dunia, macam yang saya terangkan tadi. Jadi kita sepatutnya berasa berterima kasih. So ni perasaan kita lah. Berasa bangga dan gembira sebab reputasi Malaysia yang baik. Ini bukan senang kita nak capai. Jadi kita kena rasa bangga lah. Dan yang penting, semua rakyat Malaysia juga jangan mengharapkan hanya pemimpin. Maka hanya pemimpin saja yang menguruskan hubungan dua hal ini. Tak boleh. Malaysia sendiri juga perlu berusaha. Rakyat sendiri juga perlu berusaha untuk terus mengekalkannya demi kepentingan negara dan juga kemakmuran sejagat. Jadi itu saja daripada saya untuk kali ini. Kita akan sambung pada akan datang. Bye-bye.